Assalamualaikum. Hai murid-murid. Jom hari ini kita belajar membina sifir dengan menggunakan multiplication, even and odd keeper ataupun dikenali sebagai MUC. Dalam MUC kita ada dua kotak sifir yang dikenali sebagai floor box dan door box. Apa itu floor box and door box dan macam mana kita nak gunakan? Jom kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, dengan menggunakan floor box, kita boleh membina sifir 3, 4, 6 dan 7. Manakala door box, kita boleh bina sifir 2, 5, 8 dan 9. Kita tengok langkah-langkah membina sifir 3. Sifir 3 kita mula dengan digit 9 yang ditulis pada petak sebelah kanan paling atas. Nak cikgu bulatkan ya. Okey, kemudian kita tolak 1. Kita nak mudah ingat, 9 tolak 1, 8. 8 tolak 1, 7. 7 tolak 1, 6. Semuanya ditulis di sebelah kanan di tempat sah. Seterusnya, kita salin ataupun tulis digit 6 yang kita dapat yang cikgu warnakan kuning di bawah itu. Naikkan ke atas, salin dan tulis balik di atas di kotak sebelah kanan. Kemudian jangan lupa untuk tolak 1, 6 tolak 1, 5, 5 tolak 1, 4, 4 tolak 1, 3. Juga ditulis pada rumah ataupun tempat sah. Seterusnya, digit 3 yang kita dapat, kita salin dan tulis di petak sebelah kiri juga di tempat atau rumah sah. Kemudian tolak 1. Bermula dari 3, tolak 1, 2, tolak 1, 1 dan tolak 1, sifar. Semuanya ditulis ke bawah. Untuk mendapatkan hasil sifir 3, bermula dari kotak paling atas, kita letakkan sifar di tempat rumah 10. Kemudian letakkan digit 1 di petak ataupun kotak yang seterusnya ke bawah ya, ke bawah. Seterusnya digit 2 dan terakhir digit 3. Maka kita akan dapat sifir 3. Kita tengok. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Seterusnya sampailah ke 12 darab 3. Mudah tak? Mudah kan? Sekarang kita pergi kepada sifir 4. Untuk sifir 4, cikgu nak mudahkan murid-murid untuk ingat digit apa yang nak ditulis pada mula, pada kotak floor box tu. Tengok, cikgu sediakan ada perkataan EMPAT, 4 di atas. Huruf T tu cikgu warnakan kuning supaya awak mudah ingat. T bermaksud two, iaitu 2. Bermaksud kamu akan mulakan dengan digit 2, kemudian ditambah 2. Jom kita tengok. Bermula dengan digit 2. 2 tambah 2 jadi 4. Ditulis ke bawah. 4 tambah 2 jadi 6. 6 tambah 2 jadi 8. Semuanya ditulis di tempat sah. Perhatikan ditulis di tempat sah. Seterusnya, di bahagian bawah sekali, bawah kotak tempat sah tu kita dapat digit 8.
Okey, kemudian kita salinkan digit 8, letakkan di petak tengah. Di petak tengah bahagian ataupun rumah sar juga. Kemudian tambah 2. 8 tambah 2 dapat 10. Tetapi kita tak ambil 1. Kita ambil sifar di rumah sar. Tambah 2, 12. Sama juga kita ambil bahagian rumah sar sahaja 2. Terusnya tambah 2 dapat 14. Kita ambil 4. Okey, digit 4 yang kita perolehi di bahagian bawah, kita salin naik ke petak paling kiri. Okey, tengok. 4 ditambah 2 jadi 6. Ditambah 2 jadi 8. Ditambah 2 jadi 10. Tetapi kita ambil digit sifar. Okey, untuk mendapatkan hasil sifir 4, dihitung bermula dari sifar. Okey, kita letak sifar. Okey, kita tengok ada sifar dekat situ. Maka nilai nombor perlu semakin membesar. Kita tak boleh membaca nombor menjadi semakin mengecil. Perlu menjadi semakin membesar. Okey, sekiranya 4/8 semestinya lah sifar. Tetapi dari 8 ke nombor seterusnya kalau kita letak sifar, dia akan jadi 2. 8/2 mengecil. Tidak boleh. Jadi kita kena letak 1. Yang mula-mula tadi kita letak sifar. Tapi cikgu ada bagi tahu nombor mesti makin membesar. Kita perlu letak 1. Kita letak 1. Kita tengok pula petak di bawah. Okey, letak berapa? 1. Daripada 12 jadi 16. Okey, 16 adakah jadi 10 ataupun jadi 2? Ya, pandai. Jadi 2. 20. Letak 2 jadi 20. Seterusnya 24. Seterusnya 28. 3 atau 2? Ya, 3. 32. 36. 36 atau 3/30 atau 36 40? Ya, 40. Mesti semakin membesar nombor tersebut. Okey, seterusnya 44 dan terakhir adalah 48. So, sekarang kita sudah dapat sifir 4. 1 kali 4 ataupun 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8 seterusnya sampai 12 darab 4, 48. Okey. Okey, baiklah kita pergi ke sifir seterusnya. Kita nak bina sifir berapa? Okey, seterusnya kita bina sifir 6. Okey, untuk bina sifir 6, okey, cikgu telah letakkan perkataan 6 di bahagian atas. E-N-A-M, 6. Cikgu warnakan kuning huruf E dan huruf M. E bermaksud 8, iaitu 8. Apa tu? Mula dengan digit 8. Kemudian M itu adalah minus. Minus dalam bahasa Melayu adalah tolak. Tolak berapa? Tolak 2. Minus 2 atau tolak 2. Ya. Okay, bermula dari digit 8. Cuba kita perhatikan. Okay, letakkan digit 8 di bahagian atas sebelah kanan. Kemudian tolak 2. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 2, 4. 4 tolak 2, 2. Kemudian kita salinkan 2 dan letak di bahagian atas, kotak tengah paling atas. 2 tolak 2, sifar. Okey, dah selesai sifar. Kita mulakan balik dengan 8. Sambung ya, sambung ke bawah. Okey, 8, 8 tolak 2, 6. Dah habis kotak paling bawah tu, kita letakkan ataupun salin balik 6, letakkan di bahagian kotak paling atas sebelah kiri. 6 tolak 2, 4. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 2, sifar. Okay, untuk mendapatkan hasil sifar, ditulis bermula sifar. Bermula sifar itu nilai paling kecil dan seperti sifir 4. Jadi, perlu nombor itu semakin membesar lah. Tengok ya. Mulakan dengan sifar. Sifar. Kemudian kita tengok petak yang kedua. Untuk nombor seterusnya kita boleh kena letak sifar atau kena letak 1.
Kalau kita letak sifar, dia jadi 2. 6 kepada 2 mengecil. Tak boleh. Jadi kita kena letak 1. Akan jadi 12. 6, 12. Sebab nombor menjadi semakin membesar. Okey, 12 kepada 8 ataupun 18. Ya, 18. Letak 1. 18 kepada 14 atau 24? 24. 18 kali 24 membesar kan anak-anak? Okey, jadi kita letak 2. 24, 30 ataupun 20. Kena letak 3 lah untuk jadikan 30 daripada 24 kepada 30. Seterusnya semakin membesar 36, 42, 48, 54. Bukan letak 4 ya. Kalau letak 4, dia akan jadi 48 kepada 44. Jadi kena 48 kepada 54. Seterusnya 54 pada 60. Kena letak digit 6 lah. 60, 66, 66, 72. Nampak? Jadi kita dapatlah sifir 6. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. Seterusnya sampai 12 darab 6, 72. Mudah? Senang? Senang kan? Okey, kita pergi kepada sifir seterusnya. Okey, murid-murid. Sekarang kita nak bina sifir 7. Okey, langkah-langkah membina sifir 7. Bermula dari sebelah kanan kotak atas, letak digit 1. Tengok cikgu dah letak tu mula 1, lepas tu tambah 1. Kiraan menaik ya. Okey, sebenarnya digit 1 dari 1, 2, 3, 4 disusun secara ke bawah. Perhatikan bermula dengan 1, disusun secara ke bawah 1, 2, 3, 4. Okay, di petak paling bawah adalah digit 4. Okey, semuanya diisi di tempat sum. Salin digit 4 dan salin ke atas pada petak paling tengah. Paling tengah 4. Juga di tempat sum. Kemudian nombor semakin menaik. Satu-satu ya. Pola satu-satu. 4, 5, 6, 7. 7 disalin ke atas sebelah kiri. 7, 8, 9, 10. 10 ambil tempat sal sahaja iaitu sifar. Okay, untuk dapatkan hasil sifir 7 seperti mana sifir 6, sifir 4 tadi bermula dari sifar dan nombor disebut dari kiri ke kanan, maka nilai nombor perlu semakin membesar dan digit sebelah kiri perlu ditambah 1 sekiranya nilai seterusnya berpotensi untuk mengecil. Cuba kita tengok. Okay, sifar. Sifar 7 maksudnya 7, nombor 7. Adakah letak sifar ataupun 1? Sebab kalau 7, kalau kita letak sifar pada 4 tu, belah rumah 10 jadi 4. 7 kepada 4 nombor tu jadi semakin mengecil. Jadi tak boleh. Kita kena letak 1. Letak 1. Jadi 7, 14. Okey, 14 kepada 1 ataupun kepada 11 atau kepada 21. Tengok. Ya, kena letak 2. Sebab daripada 14 kepada 21, nombor semakin membesar. Kalau kita letak digit 1, akan jadi 11. 14 kepada 11 mengecil. Tak boleh. Jadi kena membesar 14 kepada 21. Seterusnya, 21 kepada 28. Jadi kena letak digit 2. 28 kepada 35. Kena letak digit 3. Kena naikkan satu lagi digit iaitu 3. Kalau kita letak 2. Kalau kita letak digit 2. Jadi daripada 28 kepada 25. Mengecil ya. Seterusnya kepada digit 4. Jadi 42. 49. 56. 63. 70. 77 dan 84. Maka jadilah sifir 7. Tengok dekat situ ya. 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7,
21, 4 darab 7, 28 sehinggalah 12 darab 7, 84. Ingat anak-anak ya. Mula 1 letak di sebelah kanan iaitu tempat sa ataupun rumah sa dan tambah 1. Ya, digit paling akhir 1, 2, 3, 4. Digit paling akhir 4 salin naik ke atas tengah. Kemudian petak tengah. Dalam petak tengah 4, 5, 6, 7. 7 paling akhir. Disalin naik ke atas sebelah kiri 7. 8, 9, 10. Kemudian isikan dari sifar nombor mesti menjadi semakin membesar dari kiri ke kanan sehingga habis kotak. Maka dapatlah sifir 7. Ya. Okey, seterusnya. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita pergi kepada langkah-langkah membina sifir 2. Okey, macam mana nak bina sifir 2? Okey, bermula dari sebelah kanan kotak bahagian atas, letakkan digit 2 pada tempat sa. Okey, seterusnya pola nombor menaik 22 iaitu tambah 2 yang ditulis ke bawah sehingga petak ke-12. Okey, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Seterusnya sampai ke petak 12 atau kotak 12 paling akhir tu 12 kali darab 2 jadi 24. Mudah tak? Kita dapat sifir dekat situ ya. Mudah 1 kali ataupun 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Seterusnya sampai 12 darab 2, 24. Dapat tak murid-murid? Senang kan? Okey, baiklah adik-adik. Sekarang kita nak membina sifir 5. Sifir 5 sangat mudah, cikgu percaya adik-adik dah hafal. Dah bermain dalam fikiran adik-adik, anak-anak, murid-murid. Sifir 5 ya. Sifir 5 sangat senang. Okey, antara langkah-langkah membina sifir 5. Okey, bermula dari sebelah kanan kotak bahagian atas, letak digit 5. Sifar 5, sifar sampailah ke petak akhir. Letak di bahagian mana? Di tempat sa ke arah bawah. Pastikan di rumah sa 5 sifar 5 sifar. Seterusnya bagi mendapatkan hasil sifir 5 pada nilai tempat 40, letak digit bermula dari sifar. Lepas itu ulang digit, contoh 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. Tapi 6 kita ambil 1 sahaja. Kenapa? Sebab sifir kita sampai 12 darab 5. Jadi 12 darab 5, 60. Itu sahaja untuk membina sifir 5. Mudah kan? Adik-adik boleh cuba. Okey, seterusnya langkah untuk membina sifir 8. Okey, bermula dari sebelah kanan kotak bahagian atas pada tempat star. Letak kumpulan nombor 8, 6, 4, sifar. Cikgu nak mudah, cikgu letakkan sebagai kumpulan nombor 1. Okey, dan ulang kumpulan nombor yang sama, 8, 6, 4, 2 sifar. Kumpulan 2 dan kumpulan terakhir 8, 6. Kenapa 8, 6? Sebab cikgu nak lengkapkan sehingga petak ke-12. Okey, jadi boleh je kalau kamu nak letak 8, 6, 4, 2 sifar. Tapi kita buat sifir ni sampai 12 kali ataupun 12 darab 8. Nampak dekat situ? Semuanya diletak di bahagian sa ataupun tempat sa ataupun rumah sa. Okey, langkah yang kedua bagi mendapatkan hasil sifir 8 pada nilai tempat 40, letak digit bermula dari sifar dan kiraan menaik susun secara ke bawah. Tengok ya.
Okey, sifar 1, 2, 3, 4. Contoh cikgu bagi. Tengok pernyataan yang cikgu bagi tu. Sifar 1, 2, 3, 4 untuk kumpulan nombor 1. Sebab kat sini kamu tengok sampai 4 tu. Untuk masuk kumpulan kedua, kamu kena salin balik. 4. Seterusnya sambung balik. 4, 5, 6, 7, 8. Kumpulan 1, sifar 1, 2, 3, 4. Kumpulan 2, sambungan 4, 5, 6, 7, 8. Manakala untuk kumpulan 3, 8, 9. Maka terhasillah sifir 8. Okay, 1 darab 8, 8, 2 darab 8, 16. Seterusnya sampai 12. 96. Mudah tak? Mudah kan? Okay. Kita pergi kepada sifir 9. Okay, langkah yang pertama bermula dari sebelah kanan kotak bahagian atas. Okay, paling atas tu letak kumpulan nombor 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sifar. Kiraan secara menurun. Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sifar. Dan kumpulan nombor 9. Ini sebagai kumpulan 1 ya. Seterusnya, ulang balik. Untuk kumpulan 2, 9, 8. Cikgu ambil tak sampai habis lah. Kumpulan 2 tu kita macam ambil 2 je. Sebab nak cukupkan 12 digit. Sebab awak sampai 12 kali ataupun 12 darab 9. Okey, langkah yang kedua bagi mendapatkan hasil. Okay, bagi mendapatkan hasil sifir 9 pada nilai 40, letak digit bermula dari sifar dan kiraan menaik disusun ke bawah. Ya. Okay, tengok contoh macam mana. Okay, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, untuk kumpulan yang kedua, bermula dengan 9 dan 10. Tengok, kita sambungkan daripada kumpulan 1 tu sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sambung tu 9 nak ke bawah. Letak 9 dan seterusnya 10. Maka dapatlah hasil sifir 9. Sekarang kamu dah dapat bina sifir. Terima kasih. Harap-harap murid-murid dapat mencuba membina sifir dengan menggunakan MOC box. Thank you. Bye-bye.